Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat mengenali Allah, di mana kita dikurniakan nikmat besar iaitu hidup. Di mana hidup ini kita benar-benar faham bahawa menceritakan Allah yang maha hidup, nak menyatakan Allah yang maha hidup. Sungguh pun dia tak menciptakan kehidupan kita ni, kehidupan semua. Allah itu dah memang maha hidup. Dia tak memerlukan untuk nak menyaksikan dia ni hidup. Tapi bila dia mentajalikan kehidupan kepada kita, nak menunjukkan bukanlah lain daripada dia sesungguhnya menunjukkan keesaan dirinya yang hidup, yang maha hidup. Faham tak Puan Makcik? Bang. Jadi kita kena faham hidup abang, hidup Irfan, anak abah, semua ni nak menceritakan apa bang? Apa Irfan? Kehidupan yang menunjukkan cerita-cerita tentang kisah-kisah diri Allah. Tak ada lain. Apa saja. Apa Ipan nak cerita apa lagi? Siapa yang Ipan? Iblis. Iblis pun menceritakan tentang Allah, nak mengkisahkan sifat-sifat apa tu? Sesat. Kita apa yang watak Allah Taala suruh bawa? Manusia ni. Sifat ketaatan. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Beribadah maknanya sentiasa kita ni bersyukur, merasakan Allah yang ada, itulah ibadah. Itulah ibadah. Bukan makna kita solat, kita sembah Allah, itu ibadah. Bukan abang tak bagi tu. Makna kita kena faham, bila kita buat ibadah tu, hidup kita tu seluruhnya adalah ibadah. Ibadah tu maknanya sentiasa merasakan yang ada hanya Allah. Kemudian kita buat ritual solat, puasa, zikir, apa semua kan, itu semua adalah menunjukkan tak lain beribadah itu tadi. Ritual-ritual solat itu semua adalah untuk nak menunjukkan keesaan dirinya, keesaan Allah SWT. Kalau kita fahami betul-betul konsep ni, bahawa kita ni akan sentiasa merasakan kewujudan Allah dalam hidup kita. Dan kita akan rasa nanti, semalam dah bagi tahu kita, bila nak rasa kedirian kita dah detect, kita ada rasa, aku nak mula ada rasa diri ni, bahaya ni. Kita kat dalaman kita dah terasa ada satu kejutan yang mengatakan engkau kafir, engkau kufar, engkau menutupi, engkau tak ada lah, mengapa engkau kata engkau ada? Dia dah mula berlawan. Sebab kita dah tahu dah, kita tidak perlu merasakan ada kedirian kita. Sebab itu dipakaikan kita kalimat yang sakti, yang suci. La ilaha tak ada lain. Seluruh para nabi tu, daripada Nabi Adam mula-mula sampai kepada Rasulullah SAW, semuanya bawa la ilaha mereka semua faham. La tu dia dah fana, dah ada maknanya Allah dah fanakan. Ilah tu semua dia tak nampak lain dah. Tuhan-Tuhan semua, apa dia nampak semua, dia tak nampak Tuhan tu dah. Dia dah nampak Allah.
Semua tu Tuhan-Tuhan semua tak ada kuasa semua. Yang ada hanya Allah. Mana pandangan diri dia semua dia lah masa merasa tak ada. Bukan makna dia mengaku tak. Makna tak ada. Yang ada hanya wujud Allah. Di situ tempat yang paling nikmat pan. Abang nikmat kalau kita dapat situ Tak apa. Kita jadi pendengar yang baik dulu. Walaupun kita tak berapa dapat lagi, tak apa. Dengar je dulu. Anak baik. Dengar dulu, insya-Allah nanti Allah kurniakan wa ata'na. Ketaatan. Nikmat tu tadi. Jangan jemu. Kita tak faham pun tak apa, dengar dulu abang tak apa. Insya-Allah kita duduk aja dalam majlis ni, Allah akan bagi rahmat. Sebab kita nakkan Allah. Allah lagilah. Sebab kata sahabat kita, orang yang tak nak pada Allah pun Allah pergi merendahkan diri, ajak hendakkan kepada Allah. Apalagi kalau orang hendak kepada Allah, lagilah Allah tak sambut. Memang pun Allah memang jadikan kita untuk kembalikan kita ni kepada Dia supaya tak ada merasa diri. Lagilah Allah. Mana orang yang hendak kepada Allah tu, dia nakkan kembali ke tempat yang asli, iaitu yang ada kul huwallahu, untuk mengatakan dia mengesakan dirinya kembali, tak ada rasa diri kita. La ilaha il, kembali balik. Apa pun segala ilmu yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat depan ilmu makrifat mana macam mana bang semuanya akan kembali kepada la ilaha illallah. Mengesakan Allah semua. Jadi kalau kita dapat duduk mengesakan Allah, apa tandanya? Tak ada rasa kedirian dah. Kita bergerak, kita berdiri, kita duduk, kita rukuk, kita bercakap, siang, malam, pagi, petang, kita tak ada rasa kedirian. Dia je kita rasakan. Bila nak ada rasa diri, kita lawan, kita buangkan kedirian. Alam nasyrah laka sadrak. Kita bayangkan Allah buangkan segala kedirian kita. Allah ni sentiasa buangkan kedirian kita Allah. Nak bersihkan kita, nak selalu Allah ni nak bagi kita bagi rasa dia je. Kerana di situ tempat apa bang? Tempat selamat dan aman. Tempat yang selamat dan aman. La ilaha illallah hu hizni. Allah Ta'ala SWT bagi tahu, tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya kita dapat memfanakkan diri, lebur diri kita, kita berada dalam benteng Allah. Apa makna benteng? Tempoh hari apa cakap? Benteng tu bukan makna dia terduduk dalam tembok tu, bukan. Maksud benteng Allah Ta'ala kata kita, makna kita dah lebur, tak ada kedirian kita. Yang ada hanya Allah, selamatlah kita. Tapi kalau kita kata benteng tu kita bayangkan duduk dalam tembok, tu bukan, salah. Benteng tu la ilaha illallahu izni. Allah Ta'ala janji. Jadi kita kena faham, duduk kat situ selalu, kita berada dalam aman Allah. Sebab Allah dah berjanji. Tapi sebaliknya, kita tak mentauhidkan Allah, kita ada kedirian, aman tak kita? Tak aman. Jadi macam mana kita nak proses bang Kita nak proses supaya kita lawan. Nak bang kita kena lawan. Bukan sekadar kita ni cakap je. Kita kena berjihad. Allah suka tengok kita berjihad, nakkan mentauhidkan Allah dalam diri dulu. Kita berperang, kita berjihad sungguh-sungguh. Kita tahu memang mula-mula memang susah pan. Nak apa Muhammad Soleh? Mula-mula susah nak lawan dia. Kita punya hawa nafsu ni suka memberontak, suka membantah, suka membalah. Memang Abah pun mengalami sendiri. Bukan kata kena lawan. Bukan boleh kita, Allah nak tengok kita punya berjihad kita. Jihad yang paling berat apa Rasulullah kata? Hawa nafsu. Abah pun dulu masa zikir nak tergantuk kan. Setiap kali nak zikir Abah kena penyakit tu. Padahal Abah dah tidur banyak. Apa masalah dia? Abah dah cuba tidur banyak, nanti lepas solat zikir. Tapi Abah kena juga. Rupanya Allah nak tengok macam mana kita sungguh-sungguh lawan tak. Guru Abang marah. Guru Abang baling dengan tu. Kertas tu dia bungkus macam bola.
diikat getah tebal-tebal. Abang ngantuk je dia baling. Dia. Abang ambil bola tu balik. Ngantuk dia. Teruk abang kena baling. Dengan bola tu dia dah ikat dengan getah tu. Kertas tebal-tebal. Pernah buat tak bola yang tu. Dia nak didik, dia sayang kita. Supaya kita kena belah lawan pun. Kita tak boleh biarkan manja-manja. Sampai bila kita kena betul-betul di atas tikas jadah, kita kena betul-betul sungguh-sungguh dengan Allah. Tumpukan perhatian kita dengan Allah. Tu. Boleh ya Muhammad Soleh? Macam abang. Sungguh-sungguh dapat sesuatu. Memang susah nak dapat. Nak dapatkan tu apa? Gelaran apa ni? Anugerah Allah Ta'ala tu tadi. Quran tu kan? Tapi dia bersemangat, dia terus berdoa. Sungguh-sungguh lawankan. Abang yang tahu macam mana perit nak dapat benda tu. Tak? Bukan nak banggakan diri, tapi itulah anugerah Allah bila kita bersungguh-sungguh. Wazkurisma rabbika watabattal ilaihi tabti muzammil. Bila kita betul sungguh-sungguh, Allah Ta'ala bersebut nama Allah sungguh-sungguh, pasti nanti Allah bagi. Betul-betul tabtil lah, betul-betul sungguh-sungguh, pasti akan kita rasakan kenikmatan. Tapi kalau kita sebut, kita tak ada sungguh-sungguh, kita tak tumpukan perhatian tu kepada makna-makna dia tadi. Tu. Kita layan kita punya ngantuk kita punya angan-angan otak kita ke lain kan. Lama-lama kita jadi tabiat kita lama-lama susah. Jadi sebelum dia teruk, kita kenalah lawan. Sungguh-sungguh. Abah pun kena lawan buat. Abah pun sama juga, kena berjuang. Allah nak tengok perjuangan kita untuk nak dapatkan iaitu sesuatu yang paling nikmat besar, iaitu Allah. Syurga tu nikmat besar dah, tapi lagi besar siapa yang menciptakan syurga tu? Allah yang menciptakan syurga tu lagi nikmat daripada syurga tu sendiri. Faham tak bang? Jadi kita nak rasakan apa bang? Allah tu lebih daripada yang lain. Ajar diri kita. Irfan ajar diri kita. Allah tu kita kena lebih. Boleh bang Boleh bang okey, nanti apa? Ajar diri. Itulah tadi. Perjalanan Isra. Asra. Isra perjalanan, Asra diperjalankan. Jadi setiap perjalanan ada masing-masing punya asra. Apa yang diperjalankan oleh Allah dalam kehidupan. Jadi setiap ke depan kita, naik turun nafas kita aja, itu semua perjalanan. Perjalanan yang Allah nak perjalankan. Dan dalam perjalanan tu akan Allah Ta'ala lihat batu dalam pemikiran kita. Anzala ala abdihil kitaba walam yaj'allahu. Dia akan syukur kita, dia menurunkan apa-apa kepada kitab kita tu. Nak makan apa, nak minum apa, itu dalam kitab kita. Dia yang menurun, anzala ala abdihi, kepada hamba-hamba. Tak kira lah hamba dia tu, dia panggil gelaran hamba ni umum lah. Tapi kita bila kita tak mengaji, kita rasa macam kita yang berkehendak ni. Padahal tu semua dia yang turunkan. Diturunkan. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Tapi dia datangnya itu tanpa huruf, tanpa perkataan. Dia berbentuk sir, rahsia. Dia masuk dalam roh. Bila dia kena sesuai kepada diri kita, dia akan jadi terus kepada kehendak tu tadi. Dapatlah kita tahu, Allah ni nak bagi kita rasa ni. Nak bagi kita rasa ni. Nak rasa ni. Cuba perhatikan tadi. Tadi aku nak bagi makan tadi, suruh bungkus kambing. Jadi siapa yang datang tu? Cuba kita perhatikan. Tapi kalau kita tak mengaji benda, mengenal diri, mengenal Allah ni, tak mengaji haluskan bab roh ni, kita tak akan nak rasa hidup kita macam berlalu gitu. Kita rasa macam kita tak ambil kisah. Jadi kita tak rasa nikmat tu tadi. Yang itu semua daripada Allah, tapi kita buat tak tahu, menutupi, kita rasa macam itu tak penting. Nanti
Bila sakaratul maut datang ataupun kesakitan sampai baru kita tahu. Kita bila tak nak makan nanti. Sakit tak boleh nak makan, tak ada selera. Baru kita tahu, ya Allah, Engkau yang menurunkan rasa. Aku selera ni. Baru jangan sampai jadi begitu. Jadi sekarang kita kena sedar. Apa pun yang dibagi pada kita, rasa apa pun, itu adalah daripada Allah. Dan jangan berhenti pada kalau dia bagi makan sedapnya kambing tu tadi, jangan berhenti kat sedap kambing tu. Ya Allah, Engkau lagi sedap daripada rasa ni yang Engkau rasakan Allah tu lebih daripada. Sebab tujuan dia jadikan Engkau bagi kehendak turunkan anzala ala abdil kitabah, turun kat kita Engkau untuk makan kambing. Tujuan dia tak lain nak mengesakan. Makan apa lagi? Minum apa lagi? Pemandangan apa? Pendengaran apa? Apa saja, percakapan apa? Semua ngajak mengesakan. La hayyun la qalim, ya muridun ya saminun basirun mutakalim lahul ma. Semuanya dia je menunjukkan dia dengan dia dengan dia esakan diri dia membesarkan diri dia, yang agungkan diri dia. Mana prosesnya untuk kita bersyukur kepada Allah SWT. Sebab kita ni dibagi, ya Allah, ini anugerah paling besar. Bila hidup kita ni dah lah penghujung zaman, pengakhir zaman ni. Banyak manusia yang tak nakkan kepada Allah dah banyak. Memang Allah jadikan sistem fasa yang penghabisan kiamat ni. Memang manusia-manusia yang tak nakkan kepada Allah. Dia tak yakin pertemuan dengan Allah. Kat dunia dia tak rasakan dengan Allah. Banyak manusia itu kita jumpa, tapi dalam keadaan begitu kita dibagi Allah nakkan Allah. Ya Allah, nikmat ni. Sedikit orang yang beruntung kata Allah. Mudah-mudahan kita jadi Allah Ta'ala cakap tadi, ya kita ni sedikit. Alhamdulillah. Bukan bermakna sedikit kita tak mau cari orang. Tak, kita bersyukur dulu untuk kita dipilih oleh Allah. Lepas tu tanda syukur kita tarik juga orang. Ajakkan juga. Bukan makna kita aja penting di sini, bukan. Di situ akan datang berbagai-bagai nikmat-nikmat yang lain. Iaitu bila kita dah dengan Allah, nikmat yang paling besar. Jadi kita nampak nikmat-nikmat yang lain. Turut merasakan nikmat yang lain, tetapi kita dah dapat pegang yang besarnya segala nikmat itu adalah Allah. Keagungan dia, kebesaran dia. Macam mana nak proseskan lagi tu tadi. Jadi itulah saya cakap tadi. Bila kita ni, dia berbeza tau. Orang yang bercakap tadi atas dasar dia kenal. Allah dah perkenalkan diri dia kepada hamba dia. Allah Ta'ala kata. Dengan orang yang tak kenal pada Allah, fasik. Orang tu orang musyrik. Ya, tak sama Allah Ta'ala. Sebab apa? Orang yang betul-betul kenal pada Allah, dia punya perkataan dia adalah perkataan nak mengajak, mengesakan Allah. Dia tak mahu dah ada nak penting ke hawa nafsu kedirian dia dah. Orang yang betul dah kenal diri, kenal Allah ni, ya Allah, untung dia nak ajakkan hidup dia tu, nak mengesakan diri dia dan ajak manusia untuk situasi mana dia duduk, dia nak ajakkan manusia mana. Aku nak ajak manusia sama-sama dengan aku, ilahun wah. Macam mana Rasulullah tadi, sama-sama duduk dengan aku, mengesakan. Itu yang ada tuju dia. Tak ada dia nampak yang lebih besar lagi. Makanan utama rohaniah dia tu je. Dia tahu tak ada yang lebih sedap lagi. Dia tuju dia. Memang dihidangkan macam-macam nikmat ya. Dan bagi dia tu biasa je. Yang luar biasa dia adalah dia dapat mengajak manusia betul-betul rasakan nikmat dengan lebur. Tak ada. Sebab dia dah dapat gitu. Dalam keadaan gitu dia mengajak manusia ke situ. Jadi orang yang di dunia ini dia tak yakin. Dan juga orang yang Allah Ta'ala kata serugi-rugi, sezalim-zalim manusia adalah orang yang menghalangi manusia daripada hendakkan kepada Allah. Banyak ini hari sekarang, zaman kita ni adalah zaman yang banyak orang yang nak menghalangi kita untuk dapatkan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah. Dan dia akan jadikan kita ni sebagai musuh dia. Sebab itu tanda-tanda menunjukkan zaman kita ni akan kiamat. Turunnya Dajjal ni lah kerja Dajjal. Sebelum Dajjal turun, dia akan, siapa penyembah-penyembah Dajjal
dia akan bagi tahu engkau kena proses cari orang yang kenal Allah, engkau rosakkan dia. Ini kita tak boleh mampu nak hadapi dia. Jadi engkau, ini perangai dia, sifat dia, akhlak dia macam Rasulullah, tak ada kedirian. Kita tak mampu. Ni orang yang betul-betul ikhlas. Dan Allah sendiri bagi tahu dia orang yang ikhlas, yang betul-betul kenal diri, kenal Allah, dia fana aja. Kita tak mampu apa-apa lawan dengan dia. Jadi kita kena cari jalan macam-macam. Jadi digunakan Dajjal ni, dia gunakan dia punya anak-anak murid dia Yahudi. Digunakan tu semua. Jadi proses tu dah berjalan lama. Ritual penyembahan mata satu. Freemason ke, immunity ke, satanic ke apa kan. Itu semua termasuk bahagian-bahagian daripada penyembahan Dajjal tadi. Sedangkan Dajjal tu anak murid Iblis. Tu. Dajjal dia akan turun. Umur dia, Allah bagi umur dia panjang. Jadi bagaimana kita sekarang ni, bukan saya nak nakut-nakutkan, tapi kita ada fasa akhir zaman ni, maknanya dah masuk kiamat. Maknanya kita tak lama lagi akan kedatangan Imam Mahdi dulu. Imam Mahdi, lepas tu datang nanti dah. Dan Imam Mahdi akan ada pengikut-pengikut dia. Yang 300, tak sampai 500 tu. Tapi itu semua wali-wali Allah. Yang di belakang wali-wali Allah pengikut dia tu ada lagi banyak yang jadi berkumpulan-kumpulan, bersaf-saf lain belakang. Jadi ini yang akan menolong Imam Mahdi, dan bila Dajjal turun, kita akan ikut untuk mengikuti Imam Mahdi untuk menyelamatkan. Kerana Imam Mahdi pun tak mampu nak menghadapi dia. Sebab Allah dah bagi tahu. Kekuatan untuk membunuh dia adalah Nabi. Boleh Allah bagi, tapi Allah dah bagi tahu. Kita kena faham hadis tu tadi. Jadi kita akan ikut Dajjal ni, ikut apa Imam Mahdi, supaya kita dibawa selamat untuk satu tempat. Turun Nabi Isa yang akan Dajjal. Itu yang kita nak faham sekarang ni. Sekarang kalau kita nak selamat, kita kena faham petunjuk-petunjuk itu kena ada dalam diri kita. Makna Mahdi tadi adalah orang yang dapat petunjuk Allah, dapat kenal diri, kenal Allah, langsung dia boleh mengeluarkan pada keliling dia, iaitu mengajak manusia kepada dia apa yang dia dah dapat, kebenaran itu. Katakanlah, ya Muhammad, engkau ini adalah, dan bersama dengan orang yang mengikuti engkau adalah mengeluarkan wadah, mengeluarkan daripada wadah yang jelas, iaitu basariah, iaitu yang jelas dan nyata, engkau yakin kepada Allah. Jadi engkau mengatakan tadi dengan mata hati engkau melihat Allah, bahawa engkau yakin dengan Allah, ini suruhan Allah untuk bawakan manusia ke kebenaran Allah SWT, iaitu mengesakan Allah. Jadi Allah suruh Rasulullah berkata. Macam mana? Muhammad pun berkata, aku, macam mana Allah suruh, aku dan juga orang yang ikut pada aku. Rasulullah telah wafat, macam mana kita nak ikut? Maknanya, kalau kita faham perjalanan Nabi Muhammad adalah meniadakan diri, yang ada esanya Allah, itu makna kita dah mengikut. Ataupun tempoh hari saya cakap, bukan mengikut lagi saja, dah jadi menyatu maknanya. Memang betul lah, dia lah sebenarnya. Muhammad tu sifat dia, dan sifat tidak lain daripada Esa. Jadi di situ kita nak bawa. Jadi bila kita bersama dengan Muhammad, maknanya apa dia? Kita mengatakan perkara yang sangat penting, iaitu kita dah menyaksikan kebenaran Allah, iaitu yang ada hanya Allah. Mata basariah ni Allah yang bagi. Maknanya jelas dan basariah ni jelas dan nyata. Kalau matahari terang lagi basariah tadi yang Allah bagi tu. Untuk nak nampakkan terang tu basariah. Kalau terang tu nur, cahaya, tapi basariah tu dapat mengetahui terang tu tadi. Siapa yang bagi? Basir. Penglihatan Allah. Itu yang melihat dengan penglihatan dia, maka kita akan nampak semuanya dia berlaku.
Jadi nyata kita punya yakin hanya Allah. Kita berkata atas dasar tu. Muhammad dan pengikut-pengikutnya mengatakan atas dasar basariah, keyakinan yang jelas nyata. Itu berbeza dia. Jadi orang-orang yang bila dah dinyatakan tadi, dia kata turunkan daripada langit dan minta macam-macam, maka kita jangan layan Muhammad. Sebab kita dah yakin betul Allah. Tak boleh kita nak ikut rentaran. Nanti dia minta gini, nanti dah minta gini pula. Nabi Musa tu dekat 10 dia punya mukjizat. Kaum dia minta, dia tunjukkan, tak beriman juga. Tak banyak yang beriman juga. Banyak yang ingkar, main-mainkan lagi. Jadi dah terbukti. Jadi kita jangan layan sangat. Dia minta apa? Kita cukup yakin kepada Allah SWT. Dialah yang segala-gala yang akan mengisalah. Allah letakkan diri kita tadi, maknanya untuk dia download, menyalurkan apa yang nak kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu saya cakap tadi. Kalau kita latih tadi, nafas kita pandang naik, dia naikkan turun. Kita memandang dengan pandangan penglihatan dia. Kita nampak nanti naik turun nafas ini. Kita tak nampak nafas tu, tapi kita tahu dia tu naik dan tu. Kita tahu siapa yang naikkan, memperjalankan. Naik dan tu. Kita makrifat itu kita main. Nanti akan datang satu kemanisan. Ada suara mengatakan nanti, akulah. Itu betul. Akulah. Bukan kita punya suara kehendak. Nanti lama-lama suara tu sini kata, akulah yang ada. Akulah yang ada. Nanti dia akan hilangkan nama kamu. Dia akan hilangkan perangai kamu, sifat kamu. Semua dia hilang. Mana syoknya tadi dia. Tenang, setenang-tenang. Ya Allah, nak tahu, nak cakap. Bila kita dah tenggelam kat situ. Di situ. Cara dia nak meleburkan kita. Yahdillahu kan dalam hati kita ada, maknanya kolbun kita, dalam kolbun kita ada berlapis-lapis. Bila kita dah reda, istana tu reda, sampai kita jumpa yang kat dalam tu, rijalun la tul'i, itulah Muhammad tadi yang tak pernah lah itu kita menyatu. Jadi kita duduk dalam tu, kita pun tak pernah lalai. Tak lalai macam mana? Tak pernah ada rasa kedirian. Yang dia rasakan ajak itulah Muhammad kan? Muhammad sentiasa keadaan gitu, mengesakan Allah, tak ada rasa kedirian dia. Itu kita dah jumpa lah tu. Tuan yang dalam kolbun yang kata baik tu, baik tapi nak sampai capai ke situ, Isra' wal Mi'raj nama dia. Perjalanan untuk sampai kepada yang tu. Kalau kau bawa sesuatu, memang kau sangkutnya. Kau bawa diri kau, maaf. Kau bawa selain tu pun tak boleh. Satu pun tak boleh. Betul-betul kena betul-betul dalam keadaan menyerah diri, betul-betul tenggelam, matikan diri. Bersedia gitu. Tanggalkan dewa keterom, buang keduniaan, buang bersungguh-sungguh. Ini satu proses yang mana kalau kita tak lakukan, kita tak akan faham. Dia bukan boleh cakap dia, aku kenal Tuhan, aku kenal gini, dengan apa kita punya fakta-fakta, dengan ayat-ayat itu tak cukup. Allah akan test. Dia akan test. Iaitu tempatnya adalah Allah akan bagi rasa kematian. Semalam kan dia dah cakap tadi. Dia punya Allah Ta'ala kata, dia kata kullu man 'alaiha fan. Kalau masih ada satu kau kata kullu man 'alaiha, semua yang ada binasa, yang aku jadikan pada diri kau semua binasa. Kalau kau tak dapat buat binasa, kau takkan dapat wayab bekor wajib. Tapi Allah nak lihat, tengok ke mana kesungguhan kita. Betul-betul. Bila dah sampai tahapan yang betul-betul kita buat, kita dah tak boleh kita menjerit, ya Allah masih ada lagi aku. Waktu datang pertolongan Allah. Itu saya tak tahu macam mana cara. Itu bahagian masing-masing. Itu bahagian masing-masing. Kalau dia nak bagi macam saya cakap tadi, tiba-tiba buka tingkap, tiba kayu balak pantai, ataupun dia tiba-tiba dia bawa kita duduk kat air pusaran, berpusing-pusing, pening hilang. Itu cara Allah nak lah. Ataupun dia nampakkan cahaya lebih terang macam Nabi Musa. Dia pada Rasulullah SAW asyik hilang. Kalau tenggelam dalam keasyikkan lebur, yang ada engkau.
Ya, Rasulullah tengah zikir asyik dengan Allah kan. Siti Fatimah anak dia kata, ayah anda engkau tidak ada. Muhammad tidak ada. Yang adanya Ahmad. Ahmad pun tak ada, yang ada je dia tinggal dah asyik dengan Allah, dia tak ada diri dia. Lepas tu Rasulullah sedar, kau bercakap dengan tadi ayah gini. Tu rahsia lah cerita ni. Si Haji ni pandai-pandai. Mana ada hadis mengatakan engkau belajar ilmu fiqh, mana kau nak dapat ni cerita rahsia macam ni. Ni para wali Allah, rahsia Allah Ta'ala tadi bagi pada Muhammad, cara Nabi Muhammad lebur dengan Allah dengan cara apa? Yuhibbunahum kahub, dicintai macam diri mencintai dia. Dia lebur. Jadi Allah menyintai diri dia sendiri. Dia lebur kat situ. Kau jawab soal macam mana, jawapan tu keluar dari kalam Allah. Bukan Muhammad dah tak ada. Memang betul pun lama-lama. Memang kita pun sebenarnya, kita bercakap ni kalam siapa? Cuma kita dah terbiasa tak belajar mengaji ni, kita rasa macam kalam. Kita sebut ni kalam kita. Ada semua kalam-kalam dia. Ini hari daripada bangun tidur sampailah nanti kita nak tidur balik. Allah tahu berapa banyak patah perkataan yang kau nak kena keluarkan. Iblis berapa banyak, jin berapa banyak, nabi-nabi semua Allah tahu. Semua pengetahuan tu di sisi Allah. Kalau kau nak kata itu kau punya, seserah kau nak kata apa, tapi kau jangan menutupi kau rasa kufar nama dia. Menutupi kalam tu kalam Allah. Kau kata Sami Allahu liman hamid, telah mendengar orang yang memuji. Jadi kita puji Allah, pasti Allah dengar. Alhamdulillah. Bila Allah mendengar, Allah nak jawab macam mana? Kita tak ajakkan ke situ. Kan Allah Maha mendengar. Jadi macam mana cara Allah mendengar? Dia pun fikirkan balik. Kau ni ada pendengaran tak? Kuping telinga kau ni pun Allah jadikan tau. Yang kau ingat kau ada kuping, kau ada pendengaran. Kuping ni pun Allah jadikan. Apa lagi pendengaran? Tapi kau dah syok sendiri. Kau dah rasa macam hidup kau kepunyaan kau. Hidup kau punya dengar, kau punya lihat. Engkau takkan rasa itu pendengaran kau. Maka kau tutupi Allah sentiasa dekat. Kau tutupi Allah sentiasa dengar. Engkau tutupi dengan sukmun bukmun hum yang faham. Kau tutup semua. Kau tutup diri kau sendiri. Padahal kau tahu itu semua hak Allah. Allah yang mendengar, Maha mendengar. Jadi bila engkau tadi disuruh tadi rasa turunkan tadi, suruh untuk berpuji pada Allah, alhamdulillah, keluarlah kalam alhamdulillah. Bila keluar kalam alhamdulillah, engkau terasa dia menyambut di pendengaran balik. Alhamdulillah. Kan dengar sini balik. Kan rasakan daripada dia yang bagi untuk puji diri dia. Dia zahirkan kalam. Lepas tu dia masuk balik ke dia balik. Betul? Dia pusing situ, dia pusing. Dia balik, dia menyembah diri, dia memuji diri. Sami Allahu liman telah mendengar Allah orang yang memuji. Orang tu siapa? Orang tu siapa? Manusia tu siapa? Tak lain rahsia. Dalam tu rahsia dia juga yang menunjukkan dia. Jadi ada kan rahsia kita lagi. Itu dia cakap tadi. Kalau tak mengaji ni payahlah saya nak cakap. Nak berbalah yang kau penat ya. Kau kena yakin kau buat sendiri. Nanti kau akan tahu betul lah. Nanti kau nak jelaskan orang pun sama juga. Kau tak boleh paksa orang. Kau kena suruh dia duduk situ. Kau dapat hidayat Allah pada kita minta. Allah sentiasa bagi. Dia tunggu kau dah lama. Kau nak kata bila hidayah Allah. Dia tunggu kau lama. Kau yang tak nak buka pintu kau. Engkau yang tutup hijab kau. Kau yang telah menzalimi diri kau. Engkau yang menutupi hak Allah. Yang tak pernah meninggal dan tak pernah berpaling. Sebab ada sifat-sifat keakuan diri. Itulah punca. Bila dah ada keakuan diri, kau biarkan lama-lama. Masuk tu sikit. Lama-lama dah tak ada ruang untuk Allah. Na'udzubillah. Engkau pula jadi kerja menghalangi manusia pula tadi saya cakap. Kan jadi makin teruk. Setelah diri kau dah rosak, kau biarkan lagi rosak.
Berpenyakit kau, biar lagi penyakit. Allah tunjukkan kau tak nak ubat juga, kau dia kata nantilah nak balas dengan Allah. Lama-lama engkau bukan lagi penyakit, engkau memberi orang penyakit pula. Ya Allah, sezalim-zalim manusia. Macam mana engkau bagi orang penyakit? Engkau halang pula manusia untuk belajar mengenal diri, mengenal Allah. Supaya orang tu boleh jadi macam engkau. Kena azab yang paling pedih sekali. Laknat tu, oh ya Allah, azab yang paling pedih itu laknat tu. Laknatullah tu apa maknanya? Allah bagi sesuatu kepada engkau, engkau tak sedar untuk mensyukuri dia. Itulah laknat dia tu. Kau kaya, dia bagi kaya lagi, tapi engkau tak ada dengan Allah. Ya Allah. Kita biar sederhana, biar dapat syukur pada Allah. Sikit pun syukur, itu maknanya kita. Makan banyak tapi jauh dengan Allah. Ya Allah, laknatullah tu kena tu. Apa makna laknat tu maknanya? Maknanya Allah jauh. Bila jauh kau kena laknat lah. Sedangkan Allah tu memang dekat dengan kau, tapi engkau yang jauhkan. Laknat. Suwi hidup kau. Maknanya semalam-malam sezalim-zalim manusia maknanya. Apa tanda dia? Engkau halangi pula manusia nak pergi belajar, kau buat macam-macam. Watak tu ada pada diri Yahudi. Dia selalu hasad dengki dengan orang Islam. Tak ada set tu jalan, macam mana aku nak. Itu Allah dah skripkan manusia yang jahat, makhluk Allah, iblis yang jahat. Jadi iblis ni dia akan gunakan manusia untuk. Jadi manusia tu lebih jahat lagi daripada iblis. Sebab iblis hanya menggoda. Yang nak buat siapa? Manusia. Manusia tu lebih, kalau dia jahat, dia lebih teruk daripada binatang. Dan iblis nanti bila dia dah bawa kita ke sesat apa semua, di hadapan Allah dia lari. Dia kata, aku takut dengan Allah. Engkau yang berani pergi buat apa? Kau ikut aku buat apa? Aku tak berani, engkau pula berani dengan Allah. Aku tak berani. Iblis cabut. Ibarat gitu. Dia boleh asyik-asyik engkau, dah sudah, dia pun tak berani. Engkau dah melampau sangat ni, aku tinggalkan engkau. Kan ada kisah lagi tu. Iblis dia akan bawa kau jauh, dah teruk, dah jauh. Aku kata, lepas tu dia tinggalkan kau. Engkau rasalah. Aku tak berani Allah, engkau ni lebih teruk daripada Allah, daripada aku. Dia akan cakap penghabisan, kau terkena balik. Ya Allah, wahai engkau iblis, kau dah bawa aku macam ni, lepas tu kau kata aku lebih teruk. Dalam dengan Allah iblis pun benci dengan kita. Dia tinggalkan kita, bukan dia nak bersama dengan kita. Dia dah bawa kau lagi jauh, dia kata aku pun tak teruk macam kau, aku pun takut dengan Allah, kau berani dia kata gitu. Jadi ingat, jangan sampai kita banyak dari iblis sesatkan manusia gitu. Memang dia minta kepada Allah, dia pun gunakan kekuatan Allah. Kalau Allah tak izin, dia tak boleh. Terutama orang yang kenal diri, kenal Allah. Rasulullah kata, cara Rasulullah kan dia tak berani. So kita tahu dia punya watak tu, kita tahu. Kita tak pandang rupa, tapi kita tahu sifat tu ada di dalam diri manusia. Aku tak kena rasuk lah, aku sihat aman. Kau cakap lah sihat 1000 kali pun, tapi kita tahu engkau ada penyakit yang lebih berat daripada yang kau kata tadi. Kalau kena rasuk, engkau sedar ada rasuk, akan ubat. Tapi ini kau penyakit yang lebih bahaya, engkau ada keakuan diri, engkau tak mengaku. Sebab iblis tu tadi, dia hanya boleh goda bila kita ada keakuan diri. Jadi keakuan diri ni lebih jahat daripada iblis. Bila engkau ada keakuan diri tapi engkau tak mengaku, itu lebih bahaya daripada iblis. Boleh kita baca-baca dia keluar, tapi keakuan diri ni dia akan tutupi diri. Dia kata dia baca hadis ni, dia baca ayat Quran ni, dia solat, dia puasa. Tapi Allah tak. Engkau buat atas keakuan diri. Belum beriman betul. Kalau beriman betul-betul dah dia buat sesuatu bukan dia semua amanu wa amilu. Dia beriman betul-betul apa yang aku buat atas kurniaan dan rahmat Allah. Dia yang bagi aku hidup, dia yang suruh aku buat macam ni, dia yang bagi kudrat pada, dia bagi kehendak untuk aku boleh buat ibadah ni.
Jadi perolahan tu tadi berlaku dalam diri orang yang betul-betul dah ditempa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ke mana kita menunjukkan kita dapat kurniaan rahmat Allah. Hingga orang nak bagi upah dunia seisi-isinya pun kita tak nampak. Kita nampak ni macam sebutir pasir di tepi pantai dunia ni. Sebab kita dah dapat. Untungnya ya Allah. Itu pasal Rasulullah kan, wa ma arsalnaka illa mubasyiran. Aku tak lain aku utus kekasihku Muhammad, para rasul, para nabi, tak lain untuk membawa khabar. Apa khabar gembira tu? Gembira, mubasyiran. Mubasyiran, gembira macam mana? Hidup dia gembira sebab dia dapat rasakan hanya wujud, hanya Allah. Dia dah dapat. Geliga tu dia dah dapat. Bidadari tu maknanya saya bayangkan, ya ibaratkan gitu. Maknanya dia dah dapatkan Nur Muhammad tu dia dah dapat. Dia dah dapat itu tadi, ya Allah, sifatullah, sirullah tadi. Dia duduk kat situ sentiasa di dalam keadaan mengesahkan Allah, manis tiada apa. Mentauhid dengan Allah je mana dia pergi. Wa nazirah dia sentiasa sampai. Hidup dia utamakan tu je, ya Allah. Tenggelam asyik dalam tu je. Tak nampak lagi kerja yang lagi mulia. Itu je. Itu yang kita nak maknanya, ya Allah, bila kita dapat ni, syukur ya Allah. Ini semua kurniaan dan rahmat kau aku dapat, ya Allah. Ketika akhir zaman ni, penghujung zaman ni Allah pilih. Ya Allah, tolong dia ya Allah. Tetapkan, teguhkan aku ya Allah. Terima kasih ya Allah, ya Allah. Tak terhingga kita bersyukur kepada Allah, ya Allah. Hargailah benda ni terlalu tinggi, terlalu, ya Allah, tak tahu nak cakap. Allah sembunyikan lagi pula tu. Kenikmatan dengan Allah ni Allah akan sembunyikan. Sebab apa? Dia akan bertambah lama, bertambah syok, bertambah best. Hidup kita dia yang bagi, tak jemu-jemu. Best dengan Allah tu. Tak tahu nak cakap, best dia lain. Besok best. Tetap dengan mengesahkan Allah juga, tapi sedap dia lain-lain dia pun. Dia boleh ciptakan lagi sedap. Supaya kita tak jemu dan terus daimun, berterusan mengesahkan dia. Asyik dengan dia. Oh ya Allah. Itu saya cakap tadi. Kita dah dapat macam ni, kita rasa kita nak nazirah, memang betul lah Allah Ta'ala kata. Bila kita dah dapat ni, pasti kita nak orang lain pun dah. Bukan orang Islam aja, orang yang tak Islam pun kita nak. Kemarin semalam saya cerita pasal anjing. Anjing tu ikut dengan orang yang beriman pada Allah, kenal diri, kenal Allah, cinta pada Allah, pemuda tu, penduduk kafir kan. Dia ikut aja, menemani aja. Pun syurga dah. Punya kelebihan orang yang kenal diri, kenal Allah ni tadi. Hidup dia sentiasa nak macam Rasulullah juga, macam Nabi-Nabi juga, macam wali Allah, mengesahkan Allah. Engkau ikut aja dia pun, anjing pun syurga, apa lagi engkau manusia. Ikut aja tu. Ini kalau kita pun tak nak ikut, dah lah tak nak ikut, tak diam-diam lah. Kau nak bangkang dia pula lagi. Kau nak halang orang nak pergi jumpa dia pula. Kau fitnah dia, kau cakap dia ni sesat, kau cakap dia macam-macam lagi. Padahal dalam hati kau ada hasad, dengki, khianat. Sebab penyakit tu dalam diri kau sembunyikan. Engkau sendiri tak dapat, engkau nak orang pun tak dapat juga. Ataupun macam-macam cara engkau ada sifat hasad. Hasad ni penyakit yang maknanya hawa nafsu kita tak boleh tengok orang bahagia. Bahaya betul ni. Orang tu bahagia kita tak boleh. Oh, bahaya. Kalau dia bahagia dengan Allah, patut kita suka. Tapi kalau dia bahagia dengan maksiat, kita kena iri hatilah. Itu kita kena, tak boleh dia maksiat padan muka. Mana boleh? Kita kena ada hati kita, prihatin nak, bukan dengki dengan dia. Kita kena selamatkan dia. Dengan tangan ke kalau kuat. Lemah dengan mulut. Lemah lagi diam selemah-lemah iman. Tu. Tapi kita dalam keluarga, kita boleh pakai tangan, pakai tangkap, cakap betul-betul tegas. Boleh kan. Tapi kita tak gunakan kuasa tu sebab kita sendiri tak faham. Nanti kuasa dah tak ada, baru kita kata, ya Allah bagi aku kuasa untuk, aku bagi kuasa enggak.
Bila Allah dah bagi kuasa pada orang Islam memerintah, orang tengok. Bila nanti orang lain dah ambil pemerintah ni, baru kau kata, mengapa kalau kita dulu kan ada kuasa dulu. Dulu. Masa kau ada kuasa, engkau Allah dah bagi kau Islam, mengapa? Itu cakap tadi. Semua kita akan soal jawab. Nak tengok amalan, ahsanu amalan kau tadi. Kalau kau beruntung, kau kenal diri, kenal Allah, ahsanu amalan lah kau. Kau tahu ala tuju hidup kau. Kau tak terikut rentak lain. Kau akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kau jadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Apa dia pengikut setia? Sentiasa ajak manusia mengesakan itu. Tak lari tajuk. Walaupun Rasulullah telah wafat 1,500 tahun ke apa, 2,000 ke 10,000 tahun ke, contohnya, tetap engkau bawa mengajak manusia mengesakan Allah dengan kau sekali, dengan orang lain, mengajak sama-sama mengesakan Allah, engkau termasuk pengikut Nabi Muhammad SAW. Engkau mendapat penglihatan Allah. Kau dapat anugerah daripada Allah, sama juga. Kau tergolong dalam golongan fat'uli fi aibah. Allah Ta'ala kata kau duduk dalam golongan yang para nabi-nabi, 120,000 nabi, wali-wali Allah, semua kau tergolong dalam golongan. Allah sendiri yang fat'uli fi, masuk dalam golongan. Sebab kau dah irji'i ila rabbiki radiyatan fat'uli fi. Kau dah kembali kepada aku, betul tak ada diri kau, maka aku akan dudukkan kau ke makam orang-orang yang betul-betul fat'uli fi ibadah, orang yang betul-betul beribadah kepada aku. Anugerah, mana 24 jam konsentrasi, tak pernah lain daripada apa benda. Kena apa pun. Allah. Yang kita takut, kita terlepas pandang dengan merasakan Allah. Ada kewujud. Kita takut tu. Ada kewujudan diri. Jaga. Dia bagi ujian ni, bagi ni. Kita tahu Allah. Lagi kuat lompat dia lagi. Allah. Jangan sampai ada. Dia lawan. Sampai Allah anugerahkan dia Rijal ketua pintu yang jaga Rijal tu Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir ketua dia Rasulullah. InsyaAllah. Jadi kita olahkan dalam kehidupan kita. Skill. Wazidnahum. Skill. Allah bagi huda tu skill. Untuk kita nak berkehidupan dengan Allah. Tu skill tu Allah yang tunjukkan cara ni. Jadi tak lain, skill tu adalah dia dengan dia. Dia yang olahkan, dia yang aturkan kehidupan kita. Jadi kita ada doa penduduk kafi sebelum dia masuk dalam gua tu. Allah ajar, iza awal fityatu ilal kafi faqalu, apa dia kata? Allah Taala suruh, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina. Minta ya Allah rahmat di sisi, aturkan kehidupanku nanti, yang kau biarkan aku mengatur sendiri dengan petunjuk. Dia masuk dalam tu terus, sepanjang dalam tu Allah atur, sehingga kan dia tidur dia rasa satu hari, padahal 309 tahun. Allah dengan bangun tak ada rasa ada beruban ke, macam tu juga. Macam orang mau tidur satu hari 309 tahun. Nampak? Bila kita baca doa ni, kita amalkan, Allah akan ada masalah kita akan jadi cepat, seolah-olah cepat dicepatkan masa tu. Kita rasa macam tu. Dan Dajjal tu kalau datang, kita rasa macam cepat. Dan macam-macam lagi. Untuk kita tenang dengan Allah. Syadah petunjuk. Kita minta sentiasa Allah atur diri kita. Macam kita nak tidur, ya Allah aturkan aku nak tidur, ya Allah kau Rabbana atina. Boleh ada orang yang wali Allah amalkan, nak tidur dia baca itu makam dia, bangun tidur pun dia baca gitu juga. Kehidupan yang di dunia pun harus dengan nak tidur tadi buat mimpi pun harus dengan dia latih diri. Sentiasa dia rasakan hidup dan mati dia sentiasa Allah yang atur, nak ke mana tu. Mati, kalau dia nak matikan 1000 tahun baru dihidupkan balik, boleh. Kita cabut nyawa kita, Allah, tahu-tahu kita sedar-sedar ada kat padang mahsyar.
Tahu-tahu kita dalam kubur, muka nangkir datang. Itu bagian masing-masing. Itu kita urusan Allah. Itu ikut ahsanu amalah. Kalau kau kenal diri, kenal Allah, kau masuk je, kau golongan makrifat, hilang. Jasad kau hilang. Rasulullah masuk dia tanah hilang. Wasat jasad hilang. Sebab Rasulullah orang ahli makrifat lah. Syariat, tarikat ajar makrifat. Gitu. Jadi itu dah janji Allah. Orang yang makrifat akan dalam kuburnya hilang. Kalau orang hakikat tak makan ulat. Kalau orang tarikat dikira-kira lagi. Tarikat ni masih tak sampai lagi kan. Kalau syariat lagi lah. Syariat aja kan. Teruk kiraan dia tu. Satu hari macam 500 tahun dalam kubur. Lamanya dikira tu. Baju pun 2 hari dikira. Satu lay baju ni mana dapat duit daripada mana ni. Baju kau ada 50 lay. Okey. Kira kan. Kalikan. Tak selesai dia berhentikan dulu. Bagi selesai. Ni dapat duit pada mana ni? Ni sangkut lagi. Cerita tu panjang lagi. Jumpa orang ni punya lama 500 tahun baru selai baju baru selesai. Tak tahu nasib lah macam ni. Kau cari pasal kat dunia. Semua akan dihisap. Dia belum kat pandang masyar lagi. Tu tadi. Kita ingat hisap tu pendek daripada soal jawab ya. Dia kaji sampai mana dapat duit ni. Ni daripada ni. Ni ada syubhat ni. Pasal kita minta pada Allah. Kita nak rahmat Allah tanpa kita dihisap. Terima kitab tapi tanpa dihisap. Memang kitab kita terima kitab. Semua masing-masing kita akan terima. Dikalungkan kitab kita masing-masing. Kitab tu maknanya apa yang kita buat. Daripada akhir balik sampai kita tak nyanyuk. Kalau mula nyanyuk, stoplah kitab tu. Kita hidup lagi nyanyuk kan. Sepanjang nyanyuk tu tak kira lah. Sepanjang mulanya nyanyuk tu. Kitab kita. Lepas tu kalau mati, tak ada nyanyuk. Kitab tu sampai situ sampai mati. Macam mana keadaan kita? Itu tadi. Semuanya adil dan bijaksana Allah. Jadi kita jangan kata mudah kita anggap persoalan ni mudah. Tapi jangan berat-beratkan sangat pula. Jadi sederhana. Sederhana tu maknanya duduklah dengan Allah. Jangan ada rasa kedirian. Itu sederhana. Tidak melebihi ini, tidak melebihi. Duduk di mana tu? Dunia akhirat. Jangan duduk di dunia, tapi duduk dengan Allah. Nak bagi-bagi dunia ni, akhirat 50, dunia 50. Salah tu. Jangan duduk kat dunia, jangan duduk kat akhirat. Duduk dengan Allah. Pencipta dunia dan akhirat. Siapa? Irji'i. Itu baru kita tahu. Baru kitab kita ditulis dengan cahaya. Bila cahaya, selamat. Apa yang ada cahaya? Semua Allah semua yang buat. Dalam kitab ni kita dah tak ada diri kita, dia semua. Jadi malaikat tulis semua. Bukan kita, Allah. Dia. Cantiklah catatan kita bercahaya. Pancar. Cahaya-cahaya Nabi-Nabi semua. Tu. Dan kita harap begitu. Kita tak ada mampu nak duduk dalam kubur satu hari pun tak. Yang duduk dalam kubur, luar kubur satu malam pun tak berani dah. Dia duduk kat kubur, rasa lama. Lepas maghrib, malam, kita solat isyak, lepas isyak kita buat. Nak nunggu kan pukul siang tu, ya Allah lamanya. Kan? Tapi cuba kita duduk kat dunia. Hantar anak sekolah, pergi kerja, pergi apa. Kejap dah malam dah. Betul? Kejap kan? Tapi bila kita duduk kat kubur, baru kita tahu lamanya. Tu luar kubur, belum dalam. Kalau dalam kubur lagi kau rasa lama. Apa sebab dia? Alam tu dah bertukar. Itu kita kena pandai olah kan. Kita nak duduk alam ahadah, alam esa Allah. Bukan duduk alam kedirian, keakuan diri tadi. Bila keakuan diri tu jadi kita tak tentu pasal, tak tentu arah kita. Kita telah zalim, kita telah berada di luar tajuk. Kita menutupi hak-hak Allah. Perjalanan hidup kita rasa sengsara lah tak maknanya. Kita tak rasa kepuasan. Cepatnya kerja sekarang ni lagi. Kejap dah hari Minggu, kejap Jumaat, kejap. Rasa macam berjalan pantas.
Kau nak bagi lambat, duduk kat kubur. Kau habiskan masa kau kat kubur. Kau akan rasa nak lagi kau duduk dalam kubur. Terus tengok satu hari. Baru kau dapat hargai masa kau ni. Buatlah. Orang-orang wali-wali Allah semua dia akan buat gitu. Dia akan matikan diri dia. Baru dapat hargai tetap masa pada diri dia dah jadi lambat. Seolah-olah dia mengejar masa. Dia dapat mengejar masa. Dengan dia melambatkan masa, dia berzikir mengesahkan Allah. Tapi kalau dia tak kenal diri, tak kenal Allah dulu, masa memotong dia. Sebab lalai pada Allah, masa terpancung kita. Bila kita kenal